Assalamualaikum dan selamat pagi. Kelas 1 Bijak. Hari ini kamu akan belajar tentang bab 9 iaitu bumi. Marilah kita mengkaji tentang sistem dan struktur bumi, bahan bumi, proses utama bumi, fenomena geobencana, usia bumi dan sumber bumi dan geologi gunaan. So, ada 6 subtopik dalam bab ini. Lagipun bumi ini ada kaitan yang paling rapat lah dengan kita kan. Jadi, marilah kita sama-sama mengkaji tentang sistem dan struktur bumi. Bumi dibahagikan kepada 4 komponen utama iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera. ABHG. Pandai-pandailah kamu buat mnemoniknya ABHG. ABHG kan, ataupun bahji. Bahjo. Boleh juga kan? Apakah tu biosfera? Di sini adalah tempat tinggal kita lah, manusia, haiwan, tumbuhan dan hidupan seni. Ikan-ikan, ayam, kucing, semualah kita sama-sama tinggal di bahagian biosfera ini. Ini adalah zon hidupan kita, beraneka tumbuhan, hidupan manusia, haiwan dan tumbuhan lain lah. Seterusnya, zon seterusnya adalah zon atmosfera. Atmosfera adalah zon udara di atas permukaan bumi. Zon udara inilah yang meliputi permukaan bumi. Hidrosfera, zon air lah, yang namanya pun hidro ni air. Zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan, air bawah tanah juga termasuk, dan wap air dalam atmosfera. Itu pun kategori hidrosfera. Geosfera adalah perkataan geo, of course dia ada kaitan dengan batu-batu dan tanah-tanih di atas permukaan bumi. So, fahamkanlah 4 komponen utama pada bumi. Mari kita mengkaji tentang stratifikasi atmosfera. Dia punya level-level. Atmosfera ni pun ada level-levelnya kan. Ada berapa level? 1, 2, 3, ada 4 level ke atas daripada permukaan bumi. Dia bergantung kepada dia punya ketinggiannya. Dia punya jarak lah daripada bumi ke atas tu. Macam bumi kepada troposfera, dia punya jarak 0 hingga 13 km, saya tidak jauh. Stratosfera 13 hingga 50 km dan seterusnya lah lapisan metosfera. Dia ikut ketinggiannya. Apakah yang ada pada troposfera? Lapisan yang paling rendah. Suhu udara akan menurun dengan bertambah ketinggian. Pada takat ini, semakin kita maksudnya di atas gunung sana kan, suhu udara akan menurun ketinggiannya meningkat. Lapisan yang paling penting kerana di sinilah kita bernafas, angin bertiup, hujan salji terbentuk dan seterusnya lah, hujan dan salji terbentuk. Troposfera. Di sinilah kita hidup. Di sinilah lapisan kita bergantung, maksud cikgu. Sebab di situ ada udara kita, ada angin bertiup, salji kalau kita tinggal di salji lah. Lapisan stratosfera. Stratosfera ketinggiannya 13 hingga 50 km lah di atas permukaan bumi. Penting untuk melindungi bumi daripada sinaran ultra ungu yang berbahaya kan. Sinaran matahari selain daripada fungsinya memanaskan bumi kan, kita menerima cahaya matahari, tapi at the same time dia ada membebaskan sinaran ultra ungu yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan berpanjangan, dia akan menyebabkan keradangan pada kulit, kanser kulit dan juga kemusnahan pada tumbuhan. So, apa tujuan stratosfera ni? Melindungilah. Dia ada lapisan ozon yang akan menyerap sinaran ultra ungu tu. Dia tidak bagi masuk itu sinaran ultra ungu. Dia ada lapisan ozon pada stratosfera. So, lapisan stratosfera ni dia begini. Jadi, sinaran cahaya matahari pergi sini. Jadi, dia tembuslah kan. Tapi lapisan UV dia terpelanting balik. Tidak boleh dia tembus sebab gara-gara lapisan atmosfera ni yang menyerap sinaran ultra ungu. Tapi makin hari lapisan ozon kita semakin berlubang ya, semakin ada lubang sudah. Gara-gara tindakan gas CFC ni lah. Gas CFC ni boleh menguraikan molekul ozon. Gas CFC ni seperti aircon kereta, aircon rumah, penghawa dingin semua tu lah kan. Dan juga aerosol. Itu adalah sebab dia orang membebaskan membebaskan gas CFC yang jahat, boleh menipiskan lapisan ozon. Nanti kamu belajar dalam tingkatan 5 tu macam mana penipisan lapisan ozon berlaku. Pada ketika stratosfera juga udara yang tenang sesuai untuk penerbangan. So, bukan lapisan troposfera ya, kapal terbang
Boleh helikopter boleh lah kan, kalau kita punya lapisan troposfera, helikopter boleh. Tapi kalau kapal terbang dia mesti di sekitar stratosfera. Okey. Lapisan mesosfera di atas daripada stratosfera. Okey, atas lagi lah daripada stratosfera pada ketinggian 50 hingga 80 km. Mesosfera ni di mana melindungi bumi daripada jatuhan meteorit ataupun benda angkasa lain. Meteor terbakar dan terurai di sini dan sepatutnya tidak boleh menembusi bumi lah. Sebab dia akan terbakar dan habis pada ketika ini. Tapi kalau yang ada terlepas tu, memang kiamat dunia lah kita kan. Sebab dia ni boleh jatuh kepada bumi dan menghasilkan letupan dan kerosakan yang besar lah kalau ada meteor-meteor kecil ni terlepas ke bumi. Itu yang fungsi mesosfera ni, dia habiskan pembakaran dan penghancuran meteorit di sini. Kalau ada yang terlepas tu, wallahu alam lah ya. Okey, seterusnya termosfera, termos 80 hingga 480 kilometer. Pada ketika ini, gas-gas terayun untuk memantulkan gelombang-gelombang radio, dan pada ketika ini juga aurora berlaku di sini. Apakah itu aurora? Jalur cahaya berwarna-warni terhasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan gas atmosfera berlaku. Okey, fahamkanlah aurora tu apa. Ada belajar dalam geografika juga aurora ni. Macam seronok namanya ni kan, aurora. Okey, termosfera, seterusnya eksosfera atas, paling atas lah 480 km dan ke atas. Lapisan atmosfera paling tinggi, di sinilah ada helium dan hidrogen. Lapisan paling panas dan paling bahaya. Di sinilah tempat satelit dan dipasang dan kapal angkasa lepas untuk tujuan satelit komunikasi lah. Di sinilah diorang mengorbit bumi. Okey. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan sedikit lah graf ketinggian dengan suhu kepanasan bumi atau kesejukannya. Kamu tengok kalau troposfera ni lapisan kita sekarang ni yang setakat gunung ganang kita boleh hampiri. Kan kalau kamu tengok, kalau dia suhu negatif 50, kamu tengok kalau pandai baca data tu, dia pada ketinggian 10 km di atas permukaan bumi dia sejuk. Lepas tu kalau dia sudah, kamu tengok dia menurun sikit, menurun. Yang macam sekarang di permukaan bumi biasa-biasanya suhu 30 darjah Celsius pada 0 km daripada permukaan bumi. Itu mesti pandai membaca lah. Semakin meningkat ketinggian, semakin menurun suhunya. Kamu tengok, semakin meningkat ketinggian, semakin menurun suhu dia. Pada stratosfera pula dia terbalik. Semakin meningkat ketinggian, suhu pun meningkat. Suhu pun akan ikut meningkat. Pada mesosfera dia balik lagi. Semakin merosot ketinggian, semakin meningkat ketinggian, semakin menurun suhu. Tapi termosfera sini panas. Termosfera sampai eksosfera semakin meningkat suhu, semakin meningkat ketinggian, semakin meningkat suhunya. Okey, inilah, fahamkan ini dia punya graf ya. Cikgu pergi kepada stratifikasi lautan dalam. Cikgu ada videonya ni, best. Nanti cikgu send sama kamu ya. Video semakin ke dalam, semakin lain. Dia punya binatang-binatang, ikan-ikannya tu semakin pelik-pelik. Okey. Kita di bahagian zon permukaan, ikan yang kita boleh makan lah. Zon tengah malam ni, adakah ikannya? Ikan apa tu? Zon tengah malam. Kita tengoklah. Zon permukaan ni, di sinilah ikan phytoplankton, zooplankton. Ada juga ikan laut dalam ni. Makin bawah kita boleh makan. Macam sotong ni kan? Di bahagian zon tengah malam. Tapi yang di sini taklah kita boleh makan. Di sini mungkin boleh kita makan lagi ikan dia. Okey, kita tengoklah dia punya. Pada zon permukaan, kedalaman 200 meter, zon ini ada lagi cahaya matahari boleh tembus. Banyak lagi haiwan dan tumbuhan laut yang penting untuk manusia. Maksudnya untuk kita ni lah makan kan. Okey, zon tengah malam. Zon tengah malam 200 hingga 1000 meter. Zon ini ada sedikit cahaya menembusinya. Habitat untuk haiwan laut yang besar seperti ikan paus dan sotong gergasi. Ikan besar-besar di sinilah diorang tinggal. Ini pelik sikit. Zon gelap. Zon gelap ni kedalaman 1000 dan ke atas. 1000 meter ke atas. 1 kilometer ya. Zon ini sangat gelap dan tidak dapat ditembusi dengan cahaya matahari. Kebanyakan haiwan dan tumbuhan tidak dapat hidup pada ketika ini. Hanya yang gergasi dan ada bersinar dan berkilau. Zon gelap ni tiada cahaya matahari. Jadi diorang sendiri yang menghasilkan cahaya. Ikannya pelik-pelik ni. Mana boleh makan ni.
Okey, itulah yang perlu kamu tahu. Taburan air ni adalah jumlah air yang terkandung di bumi adalah tetap. Kerana kitar air yang ada, dialah kitar air. Dia akan pergi atas dan akan pergi bawah balik lah. Macam tu kitar air. Maksudnya air hujan akan turun bawah. Diambil oleh menjadi sungai air laut. Lepas tu air laut akan menyejat menjadi awan. Itu namanya kitar air ya. Okey, lapisan bumi. Last kepada lapisan bumi ni. Geografi ada belajar juga ni kan. Lapisan bumi terdiri daripada kerak lah. Kerak dulu. Baru si mantel. Baru teras luar. Baru teras dalam. Ada 4 lah lapisan bumi. Kita tengok. Kerak ni tempat kita tinggal, lapisan bumi yang paling menjadi tempat hidup bagi semua hidupan luar lah. Hidupan kita. Lapisan kerak ini tersusun di atas tanah dan batuan, kosong hingga 100 kali meter. Ini kerak kita, tempat kita tinggal. Mantel. Okey, terletak di bawah sedikit lapisan kerak bumi. Okey, agak panas jugalah. 1400 hingga 2500 darjah Celsius. Okey, jaraknya di antara 100 hingga 2900 km masuk ke dalam perut bumi ya. Teras luar ni masuk lagi ke dalam dan dia mempunyai kepanasan 3000 hingga 5000 darjah Celsius. Okey, sekarang kita pergi kepada perut bumi, paling dalam. Okey, lapisan yang sangat dalam dan sangat panas, sekitar 3000 hingga 5000. Berkedalaman 6800 ke dalam perut bumi, okey? Itu saja untuk hari ini. Dan kamu akan coba akan send latihan untuk kamu buat ya sekejap lagi.